Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, jadi kita sambung kitab kita Rahiqul Makhtum. Kita masih lagi di bawah tajuk peperangan Badar, peperangan Badar. Baik, jadi pada perjumpaan yang lepas kita dah bincang tentang ketika mana Nabi SAW sampai di Badar, maka Nabi telah memberhentikan pasukan dia di satu tempat dekat dengan kawasan Badar lah. Jadi bila Rasulullah berhenti di situ, maka ada seorang sahabat Nabi nama dia Al-Hubab bin Muzir. Al-Hubab bin Muzir tanya Nabi SAW, nah, keputusan Nabi berhenti di tempat tu, adakah ini wahyu daripada Allah ataupun yang ni adalah pendapat Nabi dan taktik peperangan Nabi? Bila Nabi SAW bagi tahu ini adalah pendapatku, ini siasat dan teknik peperangan, maka kata Hubab bin Muzir radhiyallahu anhu, dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut pandanganku bukan di sini yang sesuai, kena ke depan lagi, dekat dengan perigi Badar. Jadi Rasulullah pun terima pandangan dia. Makna dia bukanlah semua perbuatan Nabi itu wahyu daripada Allah. Ada pendapat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, insan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Rasulullah terima pendapat Hubab bin Muzir, pergi dekat dengan perigi Badar, kemudian tanam. Perigi Badar tu luah, tanam yang dekat dengan musuh belah sana lah, buat perigi baru dekat dengan pasukan tentera Islam. Jadi separuh malam, hampir separuh malam mereka gunakan untuk mereka gali parit, tuan-tuan, gali perigi yang hak asal mereka tanam. Sebab itu belah pasukan musuh, kemudian dia buat perigi belah tentera orang Islam dan masuk air, alirkan air itu masuk ke perigi tentera umat Islam. Makna dia bila kita buat satu benda kena ada perancangan, mesti. Jadi tuan-tuan, bila dia buat macam tu, dia tanam perigi belah pasukan kafir musuh, yang bahagian Islam dia alirkan masuk ke dalam bahagian tentera umat Islam. Kemudian bila duduk di situ, maka Sa'ad bin Mu'adh ni sahabat Nabi yang ketika matinya bergegar arash. Saya pernah sebut kat tuan-tuan yang Nabi sebut ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adh, bergoncang arash kerana matinya Sa'ad bin Mu'adh. Hebatlah dia, tuan-tuan, orang yang hebat. Jadi Sa'ad bin Mu'adh ni mencadangkan kepada Nabi SAW supaya dibuat kemah untuk Nabi, tempat ketua tentera lah, buat kemah untuk Nabi dan ada tentera yang berkawal. Kalau menang alhamdulillah, tapi kalau ditakdirkan tentera kalah, Rasulullah bolehlah bergerak kembali ke Madinah. Sebab di Madinah ada lagi sahabat, beribu sahabat yang tak ikut perang. Pasal tak ikut sebab perang Badar ni waktu keluar bukan nak perang, keluar nak menghalang kafilah dagang Quraisy. Tiba-tiba dah jalan beratus kilometer,
kafilah dagang tu lepas, bertemu dengan pasukan musuh yang lengkap dengan senjata, dia jadi lain. Jadi kata Sa'ad bin Mu'az, kalaulah yang berada di Madinah tu tahu akan berlaku peperangan, pasti takkan ada seorang pun yang akan tak ikut, semua akan ikut. Tapi dia pun tak tahu, dia bersangka hanyalah untuk menyekat pasukan dagang Quraisy dengan kekuatan 40 orang kan, yang mengawal dagangan Quraisy tu. Jadi tuan-tuan, kemudian kalau ditakdirkan kalah, Rasulullah boleh balik semula ke Madinah supaya Rasulullah boleh bersama dengan umat Islam. Yang mana kata Sa'ad bin Mu'az, mereka lebih cinta kepada engkau wahai Rasulullah lebih pada kami ni yang ada di Madinah tu. Jadi kembalilah, moga Allah rahmati engkau dan menolong mereka dengan engkau. Jadi Rasulullah mendoakan rahmat bagi Sa'ad bin Mu'az. Jadi ni malam Jumaat ni, esok nak perang. Esok perang pada 17 Ramadan. Ni malam 17 Ramadan. Esok hari Jumaat 17 Ramadan. Ni malam esok nak perang. Jadi pada malam tu para sahabat Nabi semua tidur dalam keadaan yang tenang dan aman. Adapun Nabi SAW duduk di pangkal pokok. Situ ada pangkal pokok, Rasulullah semayang, beribadah sepanjang malam, doa supaya Allah Ta'ala berikan kemenangan bagi umat Islam. Jadi sahabat Nabi tidur. Dan saya boleh sebut kat tuan-tuan, Allah Ta'ala, dan malam tu turun hujan. Turun hujan ni bukan hujan biasa, hujan rahmat. Yang mana saya sebut kat tuan-tuan, idh yughashshikumun nu'asa ma'anatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitani wa yuribata 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Kata Allah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu ketenteraman darinya, sahabat rasa mengantuk supaya rasa tenteram esok nak perang. Dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan syaitan. Hujan ni hebat, hujan ni pertama bersih badan sahabat Nabi, yang kedua dengan hujan ni Allah hilangkan gangguan-gangguan syaitan, dan waliyarbita ala qulubikum, dan menguatkan hati kamu. Dengan hujan ni lah Allah menguatkan hati para sahabat dan memperteguhkan dengannya pendirian kamu. Kira hujan ni hujan rahmat yang membawa kebaikan dan kekuatan psikologi bagi para sahabat Nabi SAW. Baik, jadi yang ni pada malam 17 Ramadan, esok Jumaat, esok nak perang. Baik, jadi kita tengok tuan-tuan, sambungan hari ini. Musuh memasuki kawasan pertempuran dan berlakunya perpecahan. Musuh mai, tengok, bukan Rasulullah datang, musuh menyerang. Itu kita kena tahu. Dalam bila orang sebut dekat kita Islam berkembang dengan mata pedang, jawapannya sangatlah salah tuan-tuan. Sebab Islam tidak pernah memaksa orang masuk Islam, dan Islam pernah memerintah India 1000 tahun. Kerajaan Mughal kan di India tu, Islam 1000 tahun, lebih lama daripada kerajaan Malaysia kita tuan, pada zaman para miswara kan, pada tahun 15 apa. Jadi tuan-tuan nak banding dengan apa, kerajaan Islam di Mughal tu, kerajaan Mughal yang ada Taj Mahal dan sebagainya, 1000 tahun. Tapi kita tengok penganut agama Hindu lebih ramai. Islam dah memerintah Mesir hampir 1400 tahun lebih. Masih lagi ada Kristian Koptik, masih ada. Tuan-tuan pergi, orang asal Mesir yang beragama Kristian. Islam tak pernah paksa. Umat Islam yang paling ramai di dunia berada di Indonesia. Tak pernah mana-mana kerajaan Islam mai serang Indonesia. Mana pernah? Indonesia tak pernah diserang oleh kerajaan Islam. Tapi dia adalah kerajaan umat Islam yang paling ramai di dunia. Ada lebih kurang dalam 200 juta lebih. Sama juga Malaysia. Kita ada ramai tuan-tuan orang Islam di Malaysia ni, lebih kurang dalam 16 juta. Tidak pernah mana-mana kerajaan Islam serang Malaysia dan paksa kita masuk Islam. Tak ada. Berbeza dengan apa yang berlaku di Filipina. Kalau kita tengok di Filipina tuan-tuan, asalnya Filipina ni Islam. Bila Amerika datang, dia tukar habis semua tuan-tuan, daripada Islam menjadi Kristian. Kita dengar ibu kota Manila kan,
Manila ni tuan-tuan, asal nama dia fi amanillah, dalam penjagaan keamanan Allah. Tapi bila datang tentera Amerika Syarikat, dia serang umat Islam di Manila dan dia paksa masuk Kristian. Dan ni Kristian menjadi paling ramai di Filipin sebab paksaan daripada tentera Amerika. Dan fi amanillah tu ditukar menjadi Manila. Dan sekarang Presiden Amerika, Presiden Filipin ni batuk sikit tuan-tuan, nama apa lah ni Filipin punya tu, dia pun sebut, dia kata asal kita adalah beragama Islam. Presiden dia lah ni, hak lelaki tu, duta. Baik, bismillah. Baik, jadi tuan-tuan, Islam tak pernah paksa siapa-siapa masuk Islam. Baik, jadi tuan-tuan, pasukan Quraisy dah tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Baik, kata pengarang, malam itu pasukan Quraisy menghabiskan waktunya di Al-Udwatul Quswa. Pada pagi harinya mereka turun dari atas lembah pasir dengan semua pasukannya hingga tiba di lembah Badar. Jadi mereka datang serang umat Islam. Tiba-tiba ada beberapa orang dari pasukan musuh muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, biarkan. Jadi dia pemai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengambil air minum dari mata air tersebut, melainkan pasti terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Semua yang datang nak ambil air akan dibunuh. Terutama yang bunuh ni Hamzah. Hamzah kawal pergi air umat Islam. Tapi Hakim bin Hizam tak kena bunuh, yang lain kena bunuh semua tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Wallahu alam, mungkin ni kasyaf Nabi. Sebab Hakim bin Hizam ni kemudian dia masuk Islam kemudian. Dan Hakim bin Hizam ni dia adalah anak saudara Khadijah binti Khuwailid. Bapa dia Hizam ataupun gelaran dia Hizam. Satu lagi nama dia Hashim. Hizam ni adalah adik-beradik dengan Khuwailid. Khuwailid ni siapa? Khuwailid ni adalah bapa kepada Khadijah. Baik, makna dia Hakim bin Hizam dengan Khadijah ni adalah bila boleh kita kata sebagai anak saudara Khadijah. Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dia lebih tua daripada Nabi SAW. Beza umur dia dengan Nabi, dia lebih tua 5 tahun. Maknanya Nabi, dia dengan Nabi beza 5 tahun. Maaf batu. Imam ada air sikit Imam. Hari. Surah tak ada tuan-tuan. Kuliah pada pagi sampai ke malam, surah tak ada, batuk sikit. Baik, jadi tuan-tuan, masih Imam. Baik, jadi umur dia 5 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Dan Hakim bin Hizam ni merupakan sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi ketika zaman jahiliyah. Kiranya Hakim bin Hizam ni memang member baik Nabi SAW sebelum dia masuk Islam dan sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Hakim bin Hizam. Tapi dia dapat hidayah lambat. 20 tahun setelah Rasulullah berdakwah baru dia masuk Islam. Ketika mana Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, baru dia masuk Islam. Sebelum tu dia tak masuk Islam lagi 20 tahun. Bila dia masuk Islam pada Fathul Mekah, dia nangis punya teruk. Hakim bin Hizam menangis. Sebab apa? Anak dia tanya, wahai ayah, apa siapa menangis? Kata dia, sebab aku terlepas, aku terlewat masuk Islam. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang berharga yang berlaku dalam Islam yang aku tak bersama. Banyak perangan, perang Khandaqnya, perang Badarnya, perang Uhudnya,
Banyak peristiwa selama 20 tahun ni aku tak bersama dengan Islam, dan aku tak dapat beli balik peristiwa tu dengan kepingan dinar dan perak. Jadi disebabkan dia sedih sangat, dia lambat masuk Islam tu, Hakim bin Hizam ni bila masuk Islam, tahun pertama dia buat haji, dia sembelih 100 ekor unta. Dia buat haji 100 ekor unta dia sembelih, pasal dia nak kejap balik pahala tu. Dan dia masuk Islam, umur dia nak dekat 70 tuan-tuan. Oh, lewat betul. Padahal ni member baik Nabi sebelum masuk Islam. Dan kalau tuan-tuan kenal Zaid bin Harisah, kita tahu kan Zaid bin Harisah, dia beli. Zaid bin Harisah anak yang Nabi cukup sayang tu kan. Zaid bin Harisah ni asalnya hamba. Dia beli. Bila dia beli, dia bagi kat mak saudara dia, Khadijah binti Khuwailid. Dia bagi kat mak saudara dia. Khadijah binti Khuwailid hadiahkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi cukup sayang Zaid bin Harisah ni, sampai orang panggil Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat Quran, tak boleh panggil lagu tu, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tak boleh panggil bin kepada Rasulullah, pasal Rasulullah bukan ayah dia. Kena panggil bapa dia, itulah yang sebenarnya. Asalnya panggil Zaid bin Muhammad, maka tukar menjadi Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ni syahid di medan Mu'tah. Jadi Zaid bin Harisah ni dia yang beli Hakim bin Hizam. Jadi bila dia masuk Islam, tahun pertama tu dia sembelih unta. Masa dia buat haji, unta 100 ekor unta. Kira ni sangat banyak tuan-tuan nilai dia. Unta lah ni harga saya ingat dalam 8,000 ke 10,000. Kita ambil 8,000 lah tuan-tuan. Kalau harga dia 8,000, kalau 100 ekor unta tuan-tuan, lebih kurang berapa? 8 juta kan? 8 juta? 800,000. Lebih kurang dalam 800,000. Itu tahun yang pertama. Pada tahun yang kedua dia buat haji lagi. Tahun kedua dia buat haji, dia bebaskan 100 orang hamba. Ini pun nilai mahal tuan-tuan. Hamba orang beli 1,000 dinar tuan-tuan. 100 orang hamba dibebaskan ketika mana haji yang kedua. Pada haji yang ketiga tuan-tuan, dia sembelih 1,000 ekor kambing. Banyak tuan-tuan, 1,000 ekor kambing. Kalau kambing harga 1,000, lebih kurang 1 juta. Tak, haji yang ketiga 1,000 ekor kambing dia sembelih, dia korban, dan dia bagi kepada fakir miskin yang berada di Mina. Dia bagi semua. Lepas tu dia rasa tak cukup lagi, pasal dia ketinggalan banyak banding dengan orang lain tuan-tuan. Jadi dia buat apa? Maka dia jual bangunan yang paling dia sayang tuan-tuan. Kita tahu tuan-tuan, kita kalau nak dapat kebaikan, benda yang sayang kita infakkan. Sebab tu Rasulullah SAW pernah orang tanya, sedekah apa paling afdal? Sedekah yang paling afdal apa? Kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling afdal adalah sedekah kita keluarkan duit dalam keadaan kita memerlukan, dalam keadaan kita nak kaya, dan dalam keadaan kita takut miskin. Tuan-tuan perlukan harta tu, tuan-tuan sayang harta tu, tuan-tuan memang nak kaya sungguh. Bilalah nak kaya, bilalah simpanan dah ada 100,000, 300,000, dan kita takut miskin. Waktu 3 keadaan ni tuan-tuan sedekah, itulah sedekah yang paling besar pahala. Kadang-kadang kita nak sedekah, kita terfikir simpanan tak cukup lagi ni. Kita nak sedekah, kita terfikir nanti miskin. Saat macam ni lah kalau sedekah pahala banyak. Dan dalam Quran sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita takkan capai kebaikan yang tertinggi, yang terbaik, sehinggalah kita infakkan mimma tuhibbun, harta yang paling kita sayang tuan-tuan. Dalam hidup ni harta apa yang paling kita sayang? Kalau kita boleh infak, hebat. Jadi tuan-tuan, dia jual Darun Nadwah. Tuan-tuan kalau bisa dengar Darun Nadwah ni hebat. Sebab Darun Nadwah ni menjadi tempat perhimpunan pemimpin-pemimpin Quraisy. Tuan-tuan ingat tak waktu dia pun nak bunuh Nabi SAW, dia pun berkumpul di Darun Nadwah. Abu Jahalnya, Utbah, Syaibah berkumpul di Darun Nadwah, berpakat nak bunuh Nabi SAW, yang kemudian datang iblis
Iblis cadangkan ambil 10 orang yang terkuat daripada semua suku. Darun Nadwah. Darun Nadwah ni bangunan legenda lah, bangunan yang hebat yang berada di kota Mekah. Ini kebanggaan orang, kebanggaan dan dia paling sayang. Sebab ini tempat pemimpin Quraisy. Dijual, lepas tu dia buat apa? Yang dia dapat duit tu semua diinfakkan di jalan Allah. Jadi orang pun tanya, pelik kenapa jual bangunan yang sangat tinggi nilai dia ni. Apa kata dia? Disebut, dia kata, aku jual dia ni dan aku gantikan dia dengan rumah di dalam syurga Allah, dan hanglah menjadi saksi. Baik, kalau tuan-tuan bisa baca kan, ada satu usahawan yang terkenal daripada India, apa nama yang di Kuala Lumpur tu, yang dia infakkan harta dia tu, Ahmad Daud Dejobi, lupa nama dia. Jadi diinfakkan harta dia tuan-tuan, nilai hartanah dia 100 juta lebih. Bila orang datang tuan-tuan, 100 juta lebih. Sebab dia punya kawasan dia tu dekat dengan KLCC apa semua tu, segitiga emas tu kan, itu tanah dia. Sedangkan dia duduk di flat dia tuan-tuan, mati pun dekat flat, duduk kat flat. Ahmad Daud Dedauji ke, saya lupa nama dia. Sampai ada surau dia buat untuk dia, duduk kat flat. Orang tengok dia kan fakir miskin mana. Tengok ingat fakir miskin duduk kat jalan biasa, dan dia tak ada anak pun tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dia boleh infakkan nilai hartanah dia pun masa naikkan bangunan dan sebagainya jadi 114 juta. Sekarang ni mungkin dah nilai tanah ni saya ingat dah dekat bilion dah tuan-tuan. Masa diinfak tu nilai dia 35 juta kalau tak silap. Masa diinfak tu 35 juta. Dia hidup biasa. Tuan-tuan, hebat. Ini orang yang kita kagum lah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, ini Hakim bin Hizam, dia jual dan dia beli, sedekahkan infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Hakim bin Hizam. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau ada peluang nak buat baik, cepat-cepat, jangan lambat. Sebab kadang-kadang datang masa tu tak, kemudian dia tak akan datang dah. Sebab tu dalam Quran kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada keampunan dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Jangan tangguh. Kalau ada peluang buat. Jangan tangguh. Kemudian tidak ada istilah lambat. Jangan kita dah fikir dah lambat, tak boleh buat apa-apa, bukan. Selagi mana ada peluang, kita buat kebaikan. Jangan tangguh. Tangguh-tangguh nanti tuan-tuan sayang. Kita mati dengan tidak membawa amalan yang banyak. Baik. Dia tidak dibunuh sehingga kemudiannya dia telah memeluk Islam. Nampak? Seolah-olah Nabi ini mungkin wahyu daripada Allah bagi tahu yang Hakim bin Hizam satu hari nanti dia akan masuk Islam. Bismillah. Baik, kemudian setiap kali dia berjuang di sisi Nabi SAW, dia pun berkata, tidak demi yang telah menyelamatkan aku ketika perang Badar. Maksud perang Badar ni dia tak kena bunuh. Hakim bin Hizam dia tak dibunuh. Ketika dia ambil air, dia tak dibunuh. Setelah pasukan Quraisy telah tenang, mereka mengutuskan Umair bin Wahab al-Jumahi untuk menyelidiki dan menafsirkan berapakah kekuatan pasukan Madinah. Maka Umair pun berputar-putar di sekitar pasukan muslimin dengan menaiki kudanya, kemudian kembali menemui rakannya dan berkata, lebih kurang 300 orang. Seandainya lebih mungkin sedikit, seandainya kurang juga sedikit, tetapi sabarlah, biar aku selidik lagi. Seandainya mereka mempunyai pasukan cadangan atau pasukan lain di belakang. Jadi kata Umair, kata tunggu dulu, kiraan mereka ni dalam 300 orang. Tapi sama Ustaz, aku nak keliling mereka ni, mungkin ada pasukan yang menyorok, ada lagi pasukan-pasukan yang menyorok, yang akan bagi bantuan bila mereka nak galah. Maknanya dia tuan-tuan nampak tak, tentera Islam dan tentera kafir masing-masing menggunakan strategi. Kena ada plan tuan-tuan. Kalau tak ada plan, kita akan kalah. Baik. Lalu dia memacu kudanya hingga jauh, dan setelah tiada sesuatu pun yang dilihatnya, maka dia segera kembali lalu menemui pasukan Quraisy dan berkata kepada mereka, aku tidak melihat apa pun, tetapi wahai kaum Quraisy, aku lihat bencana besar bakal menimpa. Tapi Umair bin Wahab Jumahi ini sebutlah,
Memang tak ada pasukan tambahan, tapi aku dah nampak dah akan jadi bencana yang berat. Kolam-kolam Yasrib akan membawa kematian yang memilukan. Jadi maksudnya akan banyak kematian di pihak kaum Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai senjata dan benteng kecuali pedang-pedang mereka. Senjata tak ada, tapi kecuali pedang-pedang mereka, yang di tentera Islam. Demi Allah, tiada seorang pun di antara mereka yang terbunuh, melainkan dia telah membunuh salah seorang di antara kamu. Jika jumlah mereka sama dengan jumlah kamu, maka tidak ada ertinya hidup setelah itu. Maka fikirkanlah hal ini. Dia ni bukan Islam, tapi cerdik sikit. Dia kata kalaulah kita boleh bunuh mereka pun, sebelum mereka mati, mereka akan bunuh kita juga, salah seorang daripada kita. Apa maknanya kalau kita banyak mati, kalau kita menang pun? Jadi Umair bin Wahab al-Jumahi ni, dia nak pesan, dia kata jangan perang lebih baik kita balik buat apa perang. Baik. Ketika itu Abu Jahal telah menentang dan dia berkeras pula untuk berperang. Abu Jahal, eloklah Nabi gelarkan dia Abu Jahal pun. Abu Jahal, bapa kebodohan. Memang bodoh sungguh lah Abu Jahal ni, tuan-tuan. Sebab apa Rasulullah gelar dia Abu Jahal? Dia ada dua cerita. Cerita pertama, sebab dia telah membunuh mak kepada Ammar bin Yasir, Sumayyah kan, Sumayyah. Cara Abu Jahal bunuh ni memang teruk. Bukan dia bunuh biasa, dia ambil lembing, dia cucuk kat kemaluan Sumayyah tu sampai keluar di mulut. Sula Abu Jahal punya kerja. Orang Arab tak panggil nama dia, bukan nama dia Amr bin Hisham, itu nama dia. Orang Arab tak panggil Abu Jahal, orang Arab panggil dia Abul Hakam. Abul Hakam ni bapa kebijaksanaan, bapa kepandaian. Arab panggil dia Abul Hakam. Dan Abu Jahal ni memang salah seorang orang Arab yang bijak, tak nafi kan. Bijak politik, pandai membaca, pandai menulis. Abu Jahal, orang Arab panggil dia Abul Hakam. Tapi Nabi dengan para sahabat panggil bukan Abul Hakam, Abu Jahal, bapa kebodohan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, kenapa Rasulullah panggil dia Abu Jahal? Sebab waktu malam bila Rasulullah baca Quran, Abu Jahal dengan Abu Sufyan dan seorang lagi sahabat, seorang lagi saya lupa nama dia. Dia malam-malam dia akan mai dengar Rasulullah baca Quran. Sebab depa ni pakar-pakar syair, hebat bahasa. Bila depa dengar Quran, depa jadi asyik, tuan-tuan, asyik. Depa hanyut dengan keindahan Al-Quran tu. Jadi depa tiap-tiap malam dia dengar Rasulullah baca Quran, depa rasa nikmat keindahan bahasa Al-Quran tu. Bila nak balik, dia bertemu, Abu Jahal bertemu dengan Abu Sufyan, bertemu dengan seorang lagi lelaki, saya lupa nama dia. Kenapa mai ni? Kemudian mereka semua pakat, okey, esok kita jangan main lah. Tapi rupanya esok mereka main lagi. Pasal mereka, jiwa mereka tu tertarik dengan Quran, mereka faham Quran dan mereka ahli bahasa. Indahnya Quran ni. Abu Jahal, Abu Sufyan dan seorang lagi, saya lupa nama dia. Tak silap Abdullah bin Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah. 3 orang ni pendengar lagi. Dengar, waktu nak balik jumpa lagi, jumpa dia pun selisih. Kemudian dia pun berjanji, okey, ni malam terakhir kita jangan main dah. Jangan main dah dengar Rasulullah baca Quran. Rasulullah tak tahu, dia pun main senyap-senyap, dia bersembunyi. Malam ketiga main lagi rupanya, 3 main. Abu Jahal main, Abdullah bin Abi Umayyah main, dan Abu Sufyan main. Pasal tak boleh lari, jiwa tu tertarik dengan Quran, indahnya bahasa tu. Masa nak balik tu bertemu lagi. Bila bertemu, dia pun pakat, okey, ni terakhir lah, jangan main lah. Tapi yang menariknya bukan apa, Abu Sufyan tanya dekat Abu Jahal, wahai Abu Jahal, ni Abu Sufyan, bukankah yang Muhammad bawa ni betul? Ni kalam Tuhan. Kenapa kita tak terima? Apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, dulu suku aku, dia Bani Makhzum. Suku aku ni bersaing dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Bani Muttalib bagi minum orang haji, kami pun bagi minum.
Depa buat macam ni, kami buat macam ni. Depa buat macam ni, kami buat macam ni. Tiba-tiba datang Nabi daripada bangsa depa, suku depa. Kami nak buat macam mana? Kami tak boleh challenge. Mau tak mau lawan juga. Sebab tu Rasulullah panggil dia Abu Jahal. Sebab dia semangat suku tu. Macam orang Yahudi lah tuan-tuan. Orang Yahudi ni kenapa dia tak terima Nabi SAW? Sebab Nabi tu bangsa Arab. Sebab tu dia tak mau. Quran sebut dia pun tak beriman. Sebab apa? Kuffaran hasada. Kenapa orang Yahudi tak beriman sampai hari ni? Kerana mereka kufur dan dengki. Dengki. Sebab mereka sangka daripada keturunan mereka, rupanya daripada bangsa Arab. Sama Abu Jahal pun di suku lah tuan-tuan. Macam kita ada Banjar, Jawa, ada Minang, macam itulah. Dia Bani Makhzum. Ya Rasulullah Bani Hashim. Bila Bani Hashim ada Rasul, kami nak lawan lagu mana? Mau tak mau lawan juga. Tak boleh iktiraf dia sebagai Nabi ataupun Rasul. Jadi tuan-tuan, disebabkan itulah Rasulullah gelarkan dia Abu Jahal. Abu Jahal tengok perangai dia. Tang sini memang betul-betul bodoh lah tuan-tuan. Dia berkeras, dia nak perang juga. Kedatangan ini membawa pasukan itu kembali ke Mekah tanpa harus bertempur dengan musuh. Jadi sebahagian orang balik, tak mau perang. Maka Hakim bin Hizam kembali bersama beberapa orang. Lalu dia menemui Utbah bin Rabi'ah dan berkata, "Wahai Abul Walid, engkau adalah pemuka Quraisy, pemimpinnya dan orang-orang yang dipatuhi. Apakah engkau memperoleh kenangan yang manis sepanjang masa?" Baik. Jadi tuan-tuan, dia jumpa Utbah bin Rabi'ah. Tuan-tuan kalau dengar Utbah bin Rabi'ah ni, tuan-tuan tahulah, dia bapa kepada Hindun. Hindun bin Utbah. Hindun binti Utbah. Ni Utbah ni. Dan Utbah ni dia ada adik dia, nama Syaibah. Dan kalau tuan-tuan ingat ketika mana peristiwa Taif yang Rasulullah kena lempak batu tu kan, lari tiga batu, lebih kurang 5 km lebih tuan-tuan, lari daripada penduduk Taif. Dan Nabi dengan Zaid bin Harisah ni bersembunyi dekat kebun mereka ni, kebun Utbah dengan Syaibah. Masuk kebun ni, kemudian berselindung di tembok kebun ni. Tembok dia besar. Rasulullah berselindung di tembok Utbah dengan Syaibah dalam keadaan kaki berdarah, Zaid kepala habis berdarah, kena lempakkan batu. Barulah orang Taif balik. Waktu Rasulullah kena tu, lempak batu tu, Utbah ni ada, Syaibah ni ada, dia ada dalam kebun tu. Walaupun dia ni tak Islam, tapi Utbah dengan Syaibah ni kesian tengok Nabi SAW. Nabi kaki berdarah, Zaid kepala berdarah banyak-banyak. Utbah dengan Syaibah ni bila tengok kesian kat Nabi, walaupun dia tak Islam, dia pun ambil buah kan. Dia pun ambil buah, dia pun bagi dekat Adas. Adas ni adalah hamba dia daripada Syria. Dia bagi, dia kata bawa bagi dekat Nabi SAW. Maksudnya Utbah ni baik lah tuan-tuan, tapi bukan Islam, tapi hati dia tu baik, kesian dekat Nabi SAW. Baik. Jadi Hakim bin Hizam jumpa Utbah bin Rabi'ah. Tapi Utbah ni mati dalam perang Badar, dibunuh oleh Hamzah. Nanti dia akan sebut waktu dia nak perang tuan-tuan, daripada dulu gitu tuan-tuan, zaman dulu-dulu kalau nak perang, dia akan beradu pedang dulu. Dia panggil berapa orang yang hebat daripada pasukan sana dan pasukan sini lawan. Nanti dia akan sebut yang mana dia ni keluar Utbah, Syaibah dengan anak dia. Anak dia nampak Al-Walid bin Utbah, abang kepada Hindun tuan-tuan. Hindun ni mak kepada Muawiyah. Dan Abu Sufyan ni siapa? Abu Sufyan menantu pada Utbah. Betul tak? Kan dia kahwin dengan Hindun, menantu pada Utbah. Baik. Jadi bila keluar Utbah, Syaibah dengan anak Utbah Al-Walid. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, ada anak Utbah yang Islam dekat pasukan Nabi, nama dia Huzaifah. Huzaifah bin Utbah masuk Islam lama lah, dan dia bersama dengan pasukan Islam waktu perang Badar ni. Jadi masa keluar tu, bapak dia keluar, Huzaifah ada dekat pasukan Islam. Keluar siapa? Keluar Utbah tadi dengan Syaibah dengan
Al-Walid. Al-Walid ini mungkin adik Huzaifah. Hamzah lawan dengan Utbah. Ali lawan dengan Syaibah. Dan seorang lagi Ubaidah bin Haris lawan dengan Al-Walid. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hamzah ni sekali serang aja tuan-tuan. Sekali dia bertemu mati terus. Memang hebat lah. Sekali serang aja Sayyidina Hamzah dapat potong kepala Utbah, Sayyidina Ali dapat potong kepala Syaibah. Cuma Al-Walid tu lambat sikit mati. Nah, kemudian barulah Hamzah dengan Ali pergi bunuh Al-Walid bin Utbah. Baik. Jadi tuan-tuan, Hakim bin Hizam jumpa Utbah. Apa itu wahai Hakim? Tanya Utbah. Sebab Hakim bin Hizam dia nak pujuk supaya jangan perang. Buat apa perang? Buang masa ya. Rugi dua-dua pihak. Pulanglah dengan orang-orangmu, kemudian bawalah sekutumu Am bin Hadrami. Am bin Hadrami ini adalah yang terbunuh ketika mana di Nakhlah, yang pasukan Islam panah, mati dia. Jadi depa ni jadi perang Badar ni, depa antaranya depa nak tuntut dendam, balas dendam kerana kematian Am bin Hadrami. Baik, kemudian Am adalah orang yang terbunuh ketika dipanah pasukan perang Muslim di Nakhlah. Utbah berkata, aku pasti akan melakukannya dan engkaulah penjaminku atas tindakan ini. Maksudnya Utbah memang dia nak pujuk supaya jangan perang. Baik. Memang dia adalah sekutuku, maka akulah yang akan menangani masalah tebusan dan harta yang seharusnya menjadi milik dia. Jadi kata Utbah, aku akan pujuk sekutu Am bin Hadrami ini supaya jangan perang. Kemudian Utbah berkata kepada Hakim bin Hizam, kalau begitu pergilah berjumpa dengan Abu Jahal. Aku tidak takut seandainya urusan ini tidak menjadi kerana dia. Jadi Utbah tak takut dengan Abu Jahal ni. Sebab Utbah ni pahlawan tuan-tuan. Dia tak heran dengan Abu Jahal. Lalu Utbah bin Rabi'ah berdiri di hadapan mereka dan berkata, wahai semua orang Quraisy, demi Allah, sebenarnya tak ada guna kamu merangi Muhammad dan sahabatnya. Buat apa lawan Nabi Muhammad dengan sahabatnya? Demi Allah, seandainya kamu dapat mengalahkannya, sudah pasti kamu akan merasa benci dan akan dibenci. Pasal apa? Sebab dalam pasukan Islam banyaknya adik-beradik dia. Nanti kita akan sebut Sayyidina Umar bunuh pak saudara dia. Sayyidina Umar bunuh pak saudara dia. Dan Utbah ni ada anak dia Huzaifah di pasukan Islam. Kemudian kerana kemungkinan anak saudara kamu atau seorang di antara mereka ikut terkorban sama, pulanglah dan biarkanlah urusan Muhammad dengan orang-orang Arab. Jika mereka dapat mengalahkannya, maka itulah yang memang kamu kehendaki. Jika sebaliknya, maka biarlah kamu tidak mendapat apa yang kamu hajatkan. Maksudnya kalau menang itulah benar, tapi kalau kalah macam mana? Baik. Hakim bin Hizam menemui Abu Jahal yang sedang mempersiapkan baju besinya sambil berkata, wahai Abul Hakam, sesungguhnya Utbah mengutuskan aku untuk berkata begini dan begini. Baik. Abu Jahal berkata, demi Allah, rupanya dia benar-benar ketakutan ketika melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Abu Jahal apa? Provokasi Utbah. Utbah ni pahlawan tuan-tuan, yang berani. Jadi Abu Jahal kata, dia ni penakut rupanya. Rupanya Utbah ni takut tengok Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum Allah memutuskan perkara antara kita dan Muhammad. Dia sebut demi Allah tuan-tuan. Nanti kita akan baca dia berdoa lagi tuan-tuan dengan nama Allah. Abu Jahal doa pada Allah, berikan kemenangan. Dan tuan-tuan buka dalam kitab sirah mana-mana pun tuan-tuan, tak kira lah Bidayah wa Nihayah ke, Tarikhul Islam ke, Tabaqat Ibnu Sa'ad ke, kitab mana-mana tuan-tuan buka, memang Abu Jahal dan orang kafir ni bila dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi wallahi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka mengakui kewujudan Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah. Allah berkuasa, tapi ada pula Tuhan yang sebanding dengan Allah. Uzza, Lata, Hubal, berhala-berhala ni menjadi apa? Menjadi penghubung antara mereka dengan Allah. Sebab tu dalam Quran sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila kamu tanya pada kafir musyrik di Mekah, kafir Quraisy, siapakah menjadikan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Depa akan kata Allah. Depa akan sebut Allah. Hatta tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang bukan Islam, yang semua berhala dan sebagainya, tuan-tuan cuba tanya depa,
Adakah berhala tu yang menjadikan langit bumi? Mereka pun tak sebut, tuan-tuan. Dia pun tak sebut. Sebab orang gila pun tak sebut lagu tu, tuan-tuan. Takkanlah berhala tu mereka buat. Mereka yang buat berhala tu. Mereka buat dengan simen ke, buat dengan tanah ke. Berhala tu mereka yang buat. Takkanlah berhala tu buat langit dan bumi. Tak ada mana-mana orang, tuan-tuan, kat dunia ni yang sembah berhala dan dia kata berhala tu yang buat langit bumi. Tak ada orang kata. Habis tu kenapa buat berhala tu? Kononnya berhala ini gambaran bagi Tuhan. Gambaran bagi Tuhan. Dan berhala ni menjadi perantara antara dia dan Tuhan. Tuan-tuan kalau ingat dulu di Tanjung Pendang ada viral kan, ada satu Cina tu, dia sembah berhala orang Melayu. Berhala orang Melayu tu pakai serban, pakai kain pelekat. Jadi viral, orang kata menghina Islam. Yang di Lumut tu lagi hebat. Berhala Melayu tu pakai serban, siap ada bini dia lagi, pakai tudung, tuan-tuan. Dia bukan sembah berhala tu, tapi dia anggap itulah dipanggil kononnya dewa di tanah Melayu, tuan-tuan. Mana-mana tanah dia pun nak buka di Malaysia, dia pun kena sembah dewa tu lah. Nama dia Tuk apa, saya lupa nama dia, tuan-tuan. Dia pada gelar nama dia Tuk apa tau. Jadi dia pun sembah, katanya itulah dewa yang paling kuat di tanah Melayu. Memang dewa orang Melayu lah, tuan-tuan. Dia bukan penghinaan bagi Islam, itu kepercayaan dia, tuan-tuan. Baik, sebab tu orang kafir Quraisy ni percaya pada Allah tapi mensyirikkan Allah. Ada pula sekutu selain daripada Allah. Baik, kemudian demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum Allah memutuskan perkara antara kita dan Muhammad. Maksud dia takkan balik sampai sama ada kita menang atau Muhammad menang. Apa yang pasti, dia telah ketakutan hingga telah menakut-nakutkan kamu untuk berhadapan dengan Muhammad. Jadi kata Abu Jahal, sebenarnya Utbah ni penakut. Sebab tu dia menakut-nakutkan hamba. Anaknya Huzaifah bin Utbah kini berada bersama Muhammad yang telah lama memeluk Islam dan juga telah berhijrah bersama mereka. Jadi kata dia salah satunya lagi anak Utbah tu, iaitu Huzaifah, masuk Islam lama dah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Itu sebab jugalah Utbah tak mau perang. Baik, tatkala Utbah mendengar ucapan Abu Jahal, demi Allah rupanya dia benar-benar ketakutan, maka dia berkata dengan nada marah. Abu Jahal provokasi dia. Bila Utbah dengar Abu Jahal kata dia penakut, maka Utbah kata, jika benar, lihatlah siapa yang lebih takut, dia atau aku. Nanti kita tengok aku lagi takut ke dia lagi takut. Maka tak jadi balik. Patutnya dia pun nak balik, tuan-tuan, tak mau perang, tapi disebabkan Abu Jahal yang bersikap sombong dan angkuh. Abu Jahal merasa takut tentang penentangan ini, lalu memanggil Amir bin Hadrami. Amir ni adik kepada Am bin Hadrami. Untuk meleraikan dialog keras ini, Amir bin Hadrami ialah salah seorang yang telah menjadi korban di Nakhlah. Dia telah berkata, dengan sekutumu ini mengajak kamu untuk pulang, padahal engkau sendiri tahu siapa yang engkau tuntut balas. Maka pergilah dan carilah orang yang hendak engkau balas dan yang telah membunuh saudaramu. Abu Jahal pujuk Amir bin Hadrami, bagi tahu kat kaum Quraisy, kita datang ni nak menuntut bela kematian abang dia yang dibunuh oleh umat Islam di Nakhlah. Maka Amir bangun sambil menunjukkan bangun, lalu berkata, demi Allah, perang sudah berkobar dan orang-orang sudah tidak sabar lagi untuk membalas dendam. Mereka semua sudah siap sedia untuk pergi. Sementara tentera mulai merasa curiga kerana pendapat yang disampaikan oleh Utbah. Sebahagian tentera dah mula malas nak perang, sebab Utbah kata tak payah perang, balik. Baik, ternyatalah bahawa sikap ego mereka telah mengatasi kebijaksanaan, sehingga penentangan yang disampaikan oleh hakim itu tidak begitu bererti kepada semua yang berada di situ. Jadi tuan-tuan, disebabkan sombong dan ego, maka jadilah peperangan dan terkorbanlah Abu Jahal pun mati, Utbah pun mati, adik Utbah pun mati, Syaibah pun mati, dan anak Utbah Al-Walid pun mati. Sehinggalah nanti jadi perang Uhud
Hindun kan, anak Utbah, upah Wahsy balin apa, tombak bunuh balas Sayyidina Hamzah yang telah membunuh ayah dia Utbah. Baik, akan datang kita sambung kedua-dua pihak saling menyiasat. Kedua-dua pihak saling menyiasat, kemudian peperangan tuan-tuan. Lepas tu peperangan. Baik tuan-tuan, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf tuan-tuan, suara tak apa ada tuan-tuan hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an huma wa tafarruqana ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matula. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.